Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah bincang tentang bab 3, keanjalan permintaan dan penawaran. Okey, seperti apa yang pelajar telah tahu, permintaan itu berkenaan dengan pengguna kan? Dan penawaran ini adalah berkaitan dengan pengeluar. Jadi untuk bab 3 ini yang beza dia dengan bab 2 adalah wujud keanjalan. So keanjalan itu bermaksud kita tengok kedai ni, anjal kan? So itulah maksudnya keanjalan. Dan keanjalan yang kita tengok, kita akan tengok hubungan antara harga dengan kuantiti dia. Okey? Okey, untuk keanjalan, dia mempunyai dua subtopik yang utama, iaitu 3.1 keanjalan permintaan dan 3.2 keanjalan penawaran. Jadi sekarang kita akan fokus apa itu keanjalan permintaan. Okey, definisi keanjalan permintaan. Okay, dia adalah ukuran darjah tindak balas, perubahan kuantiti diminta. Okay, so segitiga ini merujuk kepada perubahan. Okay, akibat perubahan dalam pemboleh ubah tertentu. Okay, jadi pemboleh ubah dekat sini sebenarnya dia merangkumi 3 pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah yang pertama itu adalah disebabkan oleh harga barang itu sendiri, diikuti dengan harga barang lain, dan lagi satu adalah berkenaan dengan pendapatan pengguna. Okey, seperti apa yang telah dimaklumkan, keanjalan permintaan, kita ada perubahan harga barang itu sendiri kan? Okey, so kita ada keanjalan permintaan harga. Diikuti dengan perubahan harga barang lain, pemboleh ubah yang kedua itu dikenali sebagai keanjalan permintaan silang. Dan akhirnya yang disebabkan oleh tingkat pendapatan itu dikenali sebagai keanjalan permintaan pendapatan. Okey, so untuk subtopik yang berkenaan dengan keanjalan permintaan, kita pecah kepada 3 bahagian lagi. Okey, jadi sekarang kita akan fokus apa itu keanjalan permintaan harga. Untuk 3.1.1, dia adalah berkenaan dengan keanjalan permintaan harga yang terdiri daripada definisi, rumus. Berkenaan dengan rumus, ada 2 kaedah yang kita akan kaji, iaitu kaedah lengkung, lagi satu kaedah titik. Bagi kaedah lengkung, dia pecah kepada kaedah lengkung biasa, dan lagi satu kaedah lengkung titik tengah. Okey, diikuti dengan darjah. Darjah ini berkenaan dengan darjah keanjalan, penentu keanjalan, dan akhirnya hubungan TR, TE di sepanjang kelok permintaan. Hari itu masa kita bincang soalan kuantitatif, soalan yang ketiga bagi bab 2, kan kita sudah bincang apa itu TR dengan TE kan? Okey, so sebagai peringatan, TR itu total revenue yang berkenaan dengan jumlah hasil. Okey, while TE itu total expenses or total expenditure yang berkenaan dengan jumlah perbelanjaan. Okey, kalau pelajar nak tahu bahagian ini, boleh tengok semula bab 2 punya soalan kuantitatif 3. Kita sudah bincang aspek itu dah. Okey, seterusnya kita akan fokus tentang definisi bagi keanjalan permintaan harga. Okey, definisi keanjalan permintaan harga. Okey, kita nampak simbol yang kita pakai dekat sini adalah ED. Okey, E dekat sini adalah merujuk kepada keanjalan. Sebab dalam bahasa English, E ini adalah stand for elasticity. Okey, elastic. Okey, D ini merujuk kepada demand. Okey, D, demand. Jadi ED ini merujuk kepada keanjalan permintaan harga, iaitu elasticity of demand. Okay, jadi sekarang kita tengok definisi dia. Juga sama seperti definisi keanjalan permintaan, lebih kurang sama je. Okay, ada 3 kata kunci. Kita cuba tengok. Ukuran darjah tindak balas, ini yang pertama. Perubahan dalam kuantiti diminta, dia sama kan seperti keanjalan permintaan punya definisi. Okay, cuma sekarang kesan itu, kita kata akibat perubahan harga barang itu sendiri sahaja. So bermaksud apabila kita tengah bincang keanjalan permintaan harga, sebab kita sudah spesifik kan. Jadi pelajar kena pastikan ayat yang ketiga ini kita akan mention perubahan harga barang itu sendiri. Dan bukan yang akibat perubahan dalam pemboleh ubah tertentu. Sekali lagi kena spesifik ya. So contoh ini adalah harga sesuatu barang lah. Seterusnya kita akan sambung dengan rumus. Bagi rumus keanjalan permintaan harga,
Kita tengok rumus dia. ED sama dengan, ED itu simpul dia lah. Keanjalan permintaan harga. Kan kata kunci kita, definisi kita, ukuran darjah tindak balas, perubahan kuantiti diminta kan. So, darjah tindak balas itu adalah merujuk kepada peratusan. Kata kunci yang kedua, perubahan kuantiti diminta. Diikuti dengan kata kunci yang ketiga itu perubahan harga barang itu sendiri. So, itulah rumus yang pelajar kena ingat. Saya ulang, ED sama dengan peratus perubahan QD bahagi peratus perubahan P. So, ini kira rumus yang pertama lah, rumus yang besar. Setiap kali kita kena tunjuk rumus ini dulu. Sambung. Kan tadi kata yang berkaitan dengan rumus, kita ada kaedah lengkung, kaedah titik kan. Jadi sekarang kita akan fokus kaedah lengkung biasa. Untuk kaedah lengkung biasa ini, kita nak tengok rumusnya bersama. Kita tulis semula rumus yang pertama itu dulu. Kemudian rumus yang kedua. Kalau pelajar sudah tahu kita nak pakai kaedah lengkung biasa, rumus yang kedua itu dia akan jadi berlainan. Dia akan jadi perubahan Q bahagi dengan perubahan P darab dengan P kosong bahagi dengan Q kosong. Itu rumus yang kedua yang pelajar kena hafal. So ingat rumus yang kedua ini. Untuk maklumat anda, perubahan Q bahagi perubahan P ini sebenarnya adalah merujuk kepada kecerunan dia. Cuma biasanya lah untuk kaedah-kaedah yang lain pun sama, Miss akan cuba susun kecerunannya dekat depan. Supaya kita senang untuk nak cari maklumat nanti. Lepas tu yang belakang ini setiap kali dia akan berubah lah. Kalau lengkung biasa itu kita pakai P kosong bahagi dengan Q kosong. Jadi sekarang yang seterusnya kita akan tengok langkah pengiraan. Macam mana kita nak hitung pengiraan bagi kaedah lengkung biasa. Jadi maklumat yang telah diberikan, P kosong sama dengan 4, Q kosong sama dengan 10 dan P1 sama dengan 5, Q1 sama dengan 8 unit. Biasanya pelajar diminta keluarkan maklumat lah. Supaya kita senang nak gantikan ke dalam rumus nanti. Jadi sekarang yang ini adalah berkenaan dengan kaedah lengkung biasa. Jadi macam mana pelajar nak tentukan sama ada kaedah ini dipakai kan? Pelajar boleh nampak ada dua tingkat harga yang menunjukkan perubahan harga itu. Sama ada harga meningkat ataupun keadaan yang sebaliknya harga menurun. Itulah kita akan pakai kaedah lengkung biasa. Jadi sekarang Miss pun sediakan rumus dia dulu. ED sama dengan peratus perubahan QD bahagi peratus perubahan P. Ingat setiap kali tulis rumus, yang besar ini dulu. Diikuti rumus yang kedua. Pelajar kena fikirkan lah. Ini kaedah lengkung kan. Jadi lengkung biasa ini, rumus yang kedua itu perubahan Q over perubahan P darab P kosong over Q kosong. Barulah kita tulis rumus yang kedua. Untuk maklumat pelajar, perubahan Q ini, segitiga ini adalah perubahan. Perubahan Q ini merujuk Q1 tolak Q kosong. Perubahan P, P1 tolak P kosong. Darab dengan P kosong over Q kosong. Jadi sekarang pelajar hanya perlu masukkan ataupun gantikan nombor-nombor yang sedia ada ke dalam rumus ini. Jadi Q1 8 tolak 10 bahagi P1 5 tolak 4 darab dengan P0 itu 4 dan Q0 itu 10. Jadi sekarang kita pun selesaikan. Negatif 2 bahagi 1 darab dengan 4 bahagi 10. Yang kita dapat sama dengan negatif 0.8 selepas diselesaikan. Untuk maklumat pelajar, jawapan untuk ED, keanjalan permintaan harga ini, pastikan jawapan anda sentiasa ada tanda negatif. Sebab tanda negatif ini dia merujukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta. Sebab pelajar pun sudah belajar hubungan antara P dan QD. Hubungan yang adalah secara songsang kan, ataupun kita kata secara negatif. So tanda negatif itu menunjukkan hubungan dia, hubungan yang songsang antara harga dan kuantiti diminta. Sebenarnya selain daripada kira jawapan macam ini, pelajar pun kena tahulah macam mana kita nak tafsirkan
Okey, ataupun kita nak takrifkan jawapan tu. Okey, contoh. Jawapan yang kita dapat negatif 0.8 kan. So, bermaksud ini sebenarnya dia ada kaitan dengan harga dengan kuantiti diminta. Kita cuba tengok. Kita dapati bahawa harga kita daripada 4 kepada 5, harga meningkat kan. So, meningkat itu katakan meningkat 1%. Kuantiti diminta kita mestilah menurun sebab hubungan songsang kan. So, pelajar boleh tengok. Daripada 10 ke 8. Okey, so menunjukkan kuantiti diminta turun. Turun berapa? Ambil jawapan ini. Turun 0.8%. Ingat, anda tafsirkan jawapan ataupun takrifan jawapan kita ada peratus sahaja. Jawapan sini tak ada peratus punya. Okey. Okay, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, okay, Miss, yang ini 0.8 kita ambil kat sini kan? Yang ini pula, kenapa kita tahu 1%? Okey, kita cuba tengok balik rumus ini. Kalau katakan, okay, negatif 0.8 kalau saya tulis kat sini, negatif 0.8 kalau bahagi 1, jawapan dia yang ini kan? Betul tak? So, bermaksud kuantiti diminta kita, okay, berubah 0.8%. Yang ini. Harga kita berubah 1%. Yang ini. Okey, jadi maksudnya pelajar nanti masa you tafsirkan jawapan, setiap kali anda akan nampak bahawa harga dia mesti berubah 1% punya. Disebabkan yang ini. Okey, cuma kita tak tulis negatif 0.8 bahagi 1, kita tak tulis macam itu kan. Asalnya yang ini macam ini. Okey. Okey, kita sambung. Selain daripada tafsirkan ataupun takrifkan jawapan kita, okey, soalan yang mungkin ditanya, dia mungkin tanya anda tentang darjah keanjalan. Okey, jadi darjah keanjalan ini sebelum saya teruskan, saya nak bagi tahu pelajar lah. Okey, biasanya dekat sini ada 3 darjah yang wujud. Okey, so 3 darjah keanjalan itu, mungkin kita kata ED lebih 1. So, itu adalah anjal. Okey, kalau ED sama dengan 1, itu kita kata anjal 1. Dan sekiranya ED kurang daripada 1, itu kita panggil tidak anjal. Okey, so yang ini adalah rujukan dia. Pelajar boleh rujuk yang ini untuk tentukan darjah keanjalan dia. Okey, sekarang kita tengok jawapan kita. Kalau soalan dia minta darjah keanjalan dia, nyatakan darjah keanjalan. Jadi pelajar tengok jawapan kat sini. Okey, negatif 0.8 kan? Okey, untuk maklumat anda, masa kita nak tentukan darjah ini, abaikan tanda negatif itu. Yang ini tutup, jangan tengok. Sebab tanda negatif ini menunjukkan hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta kan, betul? Jadi sekarang kita tengok nilai mutlak dia sahaja. 0.8. Lebih 1 ke? Sama 1 ke kurang daripada 1? Ya, dia mesti kurang daripada 1 kan? Jadi jawapan kita bermaksud darjah keanjalan dia adalah tidak anjal. Okey, lepas tu pelajar bagi tahu kenapa. Kerana ED dia kurang daripada 1. Inilah jawapan dia berdasarkan jawapan yang kita dapat tu. Okey, jadi dekat sini Miss nak ingatkan, okay, yang pertama kita akan sediakan rumus dan dapatkan jawapannya. Itu step yang pertama. Okey, selepas kita dapat jawapan, yang kedua, biasanya soalan dia akan minta tafsirkan ataupun takrifkan jawapan dia. Yang terakhir itu biasanya dia mungkin minta tentukan darjah keanjalan dia. So, itulah cara kita nak tentukan darjah keanjalan. Okey. Okey, jadi sekarang cuba dapatkan jawapannya apabila harga asal ialah RM5, kuantiti asal 8 unit, harga baru RM4 dan kuantiti yang baru 10 unit. Okey. Cuba tunjukkan rumus dan pengiraan dia. Okey, kemudian fikir apakah tafsiran dia. Diikuti dengan penentuan darjah keanjalan. Okey, cuba jawab sekarang. Okey, sekarang kita akan semak jawapan dia. Okey, pelajar sepatutnya ada tulis rumus yang besar itu. Rumus yang pertama, peratus perubahan QT bagi peratus perubahan P. Disebabkan ini adalah lengkap biasa, jadi ini adalah rumus keduanya. Okey, perubahan Q bahagi perubahan P darab P0 over Q0. Pelajar perlu gantikan sahaja dan jawapan anda
sama dengan negatif 1.25. Pastikan ada tanda negatif yang menunjukkan hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta. Okey, lepas tu kita takrif ataupun tafsirkan jawapan kita dan kita dapati harga dia turun dari 5 ke 4. So, turun 1%. Ingat, peratus itu kita tengok melalui rumus ini ya. Okey, kalau harga turun, kuantiti diminta dia naik, ya naik berapa? 1.25%. Hubungan songsang, harga turun, kuantiti diminta naik. Kemudian nak tentukan darjah keanjalan dia. Okey, kita dapati bahawa darjah keanjalan dia adalah anjal. Cuba tengok nilai mutlak dia sahaja. Okey, abaikan tanda negatif ini. 1.25. Dia lebih besar daripada 1 kan? Jadi ini lebih besar 1, iaitu adalah anjal. Okey, so itu adalah berkenaan dengan pengiraan bagi kaedah lengkuk biasa. Okey, kita dapati bahawa apabila kita pakai kaedah lengkuk biasa, okey, so tak kisahlah harga dia meningkat ke ataupun harga dia menurun, maksudnya perubahan harga itu adalah dalam jumlah yang sama. Begitu juga dengan kuantiti. Kuantiti perubahan dia, beza dia 2 kan? Begitu juga dengan yang ini. Dan kita dapati bahawa jawapan yang diperoleh apabila harga naik ini, kita dapati jawapan nilai perkali keanjalan ini negatif 0.8. Dan apabila kita dapati harga turun ini, nilai perkali keanjalan ini, dia menunjuk negatif 1.25. So, bermaksud bahawa apa yang kita dapati dekat sini, kalau harga naik ataupun harga turun, walaupun dalam jumlah yang sama, jawapan yang diperoleh, iaitu nilai keanjalan yang diperoleh ini adalah berlainan. Okay, jadi kalau soalan dia tanya, bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Okey, nak selesaikan masalah ini bermaksud apabila harga dia naik ke turun ke, jawapan yang kita dapat kedua-dua ini sepatutnya adalah sama sebab jumlah dia adalah sama punya. Kan? Okey, jadi untuk selesaikan masalah ini, kita akan pakai kaedah yang lain. Okay, so kaedah lain yang kita akan gunakan adalah kaedah lengkuk juga. Tapi kaedah lengkuk ini adalah kaedah titik dengar. Okay, dengan menggunakan kaedah tersebut, tak kisahlah harga dia naik ke ataupun harga turun, nanti jawapan yang kita dapat untuk yang ini dengan yang ini, jawapan dia adalah sama. Okay, so nanti kita akan bincangkan isu ini. Okay. Demikianlah bagi kaedah lengkuk biasa. Jadi untuk sekarang kita akan sambung dengan kaedah lengkuk titik dengar. Okey, jadi untuk kaedah lengkuk titik dengar ini, juga sama, dia ada 2 rumus. Rumus yang pertama sama seperti tadi, di mana ini sama dengan peratus perubahan QD bahagi dengan peratus perubahan P. Untuk rumus yang kedua, perubahan Q bahagi perubahan P. Okey, kan tadi Miss kata ini adalah kecerunan kan? Setiap kali saya akan susun kecerunan itu kat depan. Okey, apabila kita kata kaedah lengkuk titik dengar, belakang dia sudah jadi berlainan sikit. Sudah kata titik dengar kan? Jadi kita akan ambil harga yang asal tambah dengan harga yang baru, lepas tu bahagi dengan 2. Begitu juga dengan kuantiti, kita ambil kuantiti asal tambah kuantiti yang baru, kemudian bahagi dengan 2. So, itu adalah rumus yang kedua. Okey, bagi kaedah lengkuk titik dengar. Jadi ingat rumus ini ya. Okey, sekarang kita akan cuba tengok langkah pengiraan dengan menggunakan kaedah lengkuk titik dengar. Jadi kita pun sediakan rumus dia dulu. Okey, so tulis rumus yang besar itu, rumus yang pertama. Okey, ED sama dengan peratus perubahan QT bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, jadi sekarang yang rumus yang kedua itu yang berkenaan dengan titik tengah punya, perubahan Q bahagi dengan perubahan P, darab. Ingatlah dia bukan lagi P0 bahagi Q0 ya, iaitu adalah lengkuk biasa. Okey, jadi bagi yang ini 1/2 P0 tambah P1 bahagi dengan 1/2 buat kurungan juga Q cos Q1. So ingat yang ini adalah berkenaan dengan kaedah lengkuk titik tengah punya rumus. Okey, dengan adanya rumus yang kedua ini, sekarang kita pun gantikan. Perubahan Q ini merujuk Q1 tolak Q0, 8 tolak 10 bahagi P1 tolak P0, 5 tolak 4.
P0 tu 4 tambah P1 itu 5. Okey, Q0 10, Q1 8. Okey, jadi senanglah kalau setiap kali pelajar keluarkan maklumat macam ini. Ganti pun tak akan salah. Okey, jadi selesaikan. Okey, 8 tolak 10 negatif 2, 5 tolak 4 1. Yang ini kita hapuskan. Okey. Lepas tu 9 bahagi dengan 18. Okey, kemudian lepas kita selesaikan, kita akan dapat jawapan kita sama dengan negatif 1. Okey, so ingat jawapan kita mesti ada tanda negatif ini. Okey, apa maksud tanda negatif ini? Ya, dia menunjukkan hubungan yang songsang. Antara apa tu? Antara harga dan kuantiti diminta. Okey, so tanda negatif ini mestilah wujudlah bagi setiap kali kalau kita nak kira untuk keanjalan permintaan harga. Okey, sekali lagi saya ingatkan, untuk jawapan ini mesti ada tanda negatif. Okey, so itu step yang pertama, kita sudah dapat jawapan. Step yang kedua, kita perlu buat apa? Ya, kita perlu tafsirkan jawapan kita. Okey, jadi tafsiran dia. Cuba tengok harga dia macam mana? Dari 4 kepada 5, harga dia naik. Naik berapa? Naik 1%. Kuantiti diminta dia sepatutnya hubungan songsang. Turun kan? Okey, kita semak jawapan. 10 ke 8 je kuantiti diminta turun. Turun berapa? Tengok jawapan kat sini. Turun 1%. Okey, kan Miss telah bagi tahu kan macam mana dapat 1% ini kan? Cuba tengok yang satu ini. 1 bahagi 1 kan dapat 1 kan? So, maksudnya perubahan harga 1. Okey, kuantiti diminta punya perubahan pun 1. Tengok macam ni. Okey, itu step yang kedua. Kita pun sudah bagi tafsiran dia. Dan sekarang untuk step yang ketiga, kita nak tentu darjah keanjalan dia. Jadi bagi darjah keanjalan dia, okey, nak minta pelajar cuba tentukan darjah apa yang ini. Ya, dia adalah anjar 1. Okey, kenapa? Kerana kita dapati bahawa ED dia sama dengan 1. Okey, so itulah biasa 3 yang akan ditanya lah. Jadi sekarang, okey, kalau kita pakai apa? Kaedah lengkuk didik tengah ini kan, jawapan yang kita dapat sama dengan negatif 1. Jadi sekarang, Miss nak pelajar cuba situasi yang terbalik. Kalau katakan harga asal P0 ialah 5, Q0 ialah 8 unit. Okey, sementara P1 ialah RM4 dan Q1 adalah 10 unit. Okey, maksud kita terbalikkan. Saya ulang. P0 5, Q0 8, P1 4, Q1 10. Okey, cuba tunjukkan pengiraan bagi 3 set ini. Okey, cuba jawab sekarang. Pelajar diminta cuba dapatkan jawapannya. So, harga yang asal RM5, kuantiti yang asal 8 unit, harga yang baru RM4 dan kuantiti yang baru 10 unit. Okey, juga sama tentukan 3 aspek itu. Yang pertama, tunjukkan rumus dan pengiraan dia. Yang kedua, cuba tafsirkan jawapan anda. Dan yang ketiga, tentukan darjah keanjalan dia. Okey, cuba jawab sekarang. Okey, so marilah kita semak jawapan dia. Okey, kita cuba tengok. Okey, juga sama kita kena sediakan rumus. Okey, bahkan yang ini adalah kaedah lengkuk didik tengah. Jadi pastikan anda ada tulis rumus yang kedua ini. Okey, yang ini kaedah lengkuk didik tengah. Dan jawapan yang didapati adalah sama seperti tadi, negatif 1. Okey, cuma tafsiran dia berlainan sikit lah. Tadi kita dapati harga kita naik kan? Tetapi sekarang harga kita adalah turun. Okey, kalau banding dengan tadi punya. Kan kata harga naik. Sebab kita tengok maklumat dekat sini, P0 ke P1, ini harga naik. Jadi yang ini, harga dia dari 5 kepada 4. Jadi harga turun. Kalau harga turun, kuantiti diminta dia naik 1%. Okey, darjah keanjalan dia, jawapan dia sama. Anjar 1 kerana ED sama dengan 1. Jadi apakah kesimpulan yang Miss nak buat dekat sini? Kiranya kita dapati bahawa perubahan harga biasa dia RM1 dan perubahan kuantiti biasa dia 2 unit. Sama seperti tadi kan, perubahan harga RM1.
perubahan kuantiti 2, apply kaedah lengkuk titik tengah ini, kita akan dapati bahawa jawapan yang kita peroleh adalah sama. Okey, so yang ini pun sama, dapat negatif 1. Okey, so bermaksudlah kaedah lengkuk titik tengah ini dia dapat mengatasi masalah bagi kaedah lengkuk biasa. Kaedah lengkuk biasa kita dapati kalau harga naik ataupun harga turun, kita dapati bahawa jawapan dia berlainan kan. Kalau kita nak atasi masalah tersebut, kita akan pakai kaedah lengkuk titik tengah. Okey, dan akhir sekali kita akan fokus tentang kaedah titik. Okey, berkenaan dengan kaedah titik, rumus yang pertama ni masih sama, iaitu peratus perubahan QD bahagi peratus perubahan P. Okey, dan kita kata perubahan Q bahagi perubahan P dia sama. Okey, seperti yang Miss telah bagi dah, saya akan tulis kecurunan dia dekat depan dan kemudian darab dengan P over Q. Okey, ingat tak ada kosong kat belakangnya. Yang ada kosong itu adalah kaedah lengkuk biasa untuk titik P bahagi Q sahaja. Okey, so ingat rumus dia. Sekarang kita akan cuba tengok beberapa situasi dan tentukan. Okey, itulah masanya kita nak pakai kaedah titik. Okey, berkenaan dengan kaedah titik, so dia ada bagi maklumat lah. Okey, ada perubahan harga dan juga perubahan kuantiti. Okey, tetapi dekat sini dia hanya nak anda hitung nilai keanjalan permintaan harga pada harga RM4. So dekat sini dia sudah mention yang ini harga dia RM4 pada harga. So bermaksud kalau pelajar nampak cara yang macam ini, kita akan pakai kaedah titik sebab dia hanya melibatkan satu tingkat harga sahaja. Okey, contoh, sebelum kita teruskan pengiraan, kita kena sediakan rumus dia dulu. Okey, ED sama dengan peratus perubahan QD bahagi dengan peratus perubahan P. So, ini adalah rumus pertama yang kita sediakan. Okey, rumus yang kedua berkenaan dengan kaedah titik. So, kita pun tulislah perubahan Q over perubahan P darab P over Q. Ingat, P dekat sini tak ada kosong. Q dekat sini pun tak ada kosong. Sebab P dekat Q ini dia adalah merujuk yang ini. Okey, harga dia adalah 4. Okey, jadi sekarang perubahan Q kita guna yang baru tolak yang lama. Okey, 8 tolak 10 bahagi yang baru tolak yang lama, 5 tolak 4. Darab P. P kita dia nak 4. So, kita tulis 4. Dan apabila harga sama dengan 4, kuantiti kita 10. So, kita pun gantikan sahaja. Okey, kemudian kita pun selesaikan. Negatif 2 bahagi 1 darab dengan 4 bahagi 10. Jadi, kalau kita selesaikan, kita akan dapati bahawa jawapan kita sama dengan negatif 0.8. Okey, juga sama, kita nak tafsirkan jawapan dia. Tafsiran dia. Okey, nak tafsirkan jawapan ini, biasanya kita kata, okey, kalau isu ini kita nampak P0 ke P1 harga naik kan? So, kita pun tulislah harga naik 1%, kuantiti diminta dia turun 0.8%. Salin balik je. Okey, tapi dan seterusnya kalau kita nak tentukan darjah keanjalan dia, okey, pelajar pun tulislah yang ini. Tutup tanda negatif ini. 0.8. Anjal ke tak anjal? Ya, tidak anjal. Kenapa tidak anjal? Kita kata bahawa kerana ED dia kurang daripada 1. Itulah jawapan dia. Okey, kita tengok satu situasi lagi yang berkenaan dengan soalan yang boleh diuji dengan menggunakan kaedah titik juga. Okey, kali ini dia bagi fungsi. Fungsi permintaan QD sama dengan 10 tolak 2P. Okey, lepas tu dia nak harga RM2. Jadi sekarang pelajar kena tentukan kalau harga RM2 itu kuantiti itu berapa. Jadi kita akan guna fungsi permintaan ini dan kita gantikan RM2. Okey, QD sama dengan 10 tolak 2P. So, P itu kita gantikan dengan 2. Sama dengan 10 tolak 4. Jadi, Q itu dia sama dengan 6 unit. Kita kena cari yang ini dulu. Okey, jadi sekarang kita pun sediakanlah rumus dia. ED sama dengan peratus perubahan QD over peratus perubahan P.
Okey, kemudian disebabkan ini hanya satu tingkah harga saja sebab dia kata pada RM2. Jadi rumus yang kedua, perubahan Q over perubahan P darab P over Q. Okey, so P dekat sini kita sudah tahu harga dia nak 2 kan, kita ganti dulu. Dan Q dekat sini tadi pelajar pun sudah tunjuk pengiraan 6. Okey, sekarang masalah dia kat sini. Sekarang dia tak ada bagi tahu Q1, Q0, P1, P0. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai dekat sini? Tengok balik fungsi permintaan ini. Kan pelajar sudah belajar QD sama dengan A tolak BP. Kan? Mesti ingat. Okey, sekarang saya nak tanya. B. Apa itu B? Ya, kecurunan. Apakah rumus dia? Perubahan Q bahagi perubahan P kan? So maksud tengok sama tak? So bermaksud ini sebenarnya adalah merujuk kepada kecurunan, iaitu nilai B. Nilai B itu sama dengan sini, negatif 2. Jadi dekat sini kita akan gantikan nilai kecurunan dia sama dengan negatif 2. Jadi kita pun selesaikan lah. Okay, negatif 4 bahagi 6. So lastly kita akan dapat negatif 0.67. So ingat bagi 2 tempat perpuluhan sahaja. Okay, seterusnya. Itu yang pertama, step yang pertama sebab kita sudah tunjuk rumus dan pengiraan. Step yang kedua, kita nak tafsirkan jawapan, tafsiran dia. Nak tarifkan jawapan ini, okey, macam tadi kita tengok, kita boleh tahu harga naik sebab sini ada maklumat yang diberikan kan. Yang ini. Adakah pelajar nampak harga naik ke harga turun? Ya, tak ada kan? Jadi, okey, kalau katakan misalnya, kalau harga naik 1%, kuantiti diminta macam mana? Hubungannya, songsang kalau harga naik kuantiti diminta, turun. Turun 0.7%. Ataupun kalau saya tanya, kalau harga turun 1%, kuantiti diminta dia macam mana? Naik kan sebab hubungan songsang kan? 0.67%. Okey, untuk maklumat anda disebabkan soalan yang macam ini, kita tidak dapat kena pastikan sama ada harga naik ke ataupun harga turun ke. Pelajar boleh bagi mana-mana satu saja daripada dua ini. Jawapan anda akan diterima. So, jangan risau. Okey? Okey, dan akhirnya berkenaan dengan darjah keanjalan. Okey, tutup tanda negatif ini tentukan darjah keanjalan dia. Ya, tidak anjal. Okey, kenapa kita kata tidak anjal? Kerana ED dia adalah kurang daripada 1. Okey, so itulah berkenaan dengan penggunaan kaedah titik. Sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, soalan yang pertama. Apakah definisi keanjalan permintaan harga? Okey, so ada beberapa kata kunci kat sini. Cuba fikirkan kata kuncinya. Okey, so kata kunci yang pertama. Ukuran darjah tindak balas. Perubahan dalam kuantiti diminta bagi sesuatu barang. Kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri. So ingat kata kunci dia, dia mesti berkaitan dengan harga barang itu sendiri. Sebab sekarang soalan yang ditanya adalah berkaitan dengan definisi keanjalan permintaan harga. Okey. Seterusnya. Nyatakan kedua-dua rumus bagi keanjalan permintaan harga. Okey, yang nak tentukan ini adalah berkenaan dengan kaedah titik. Okey, cuba fikirkan apakah dua rumus tersebut. Okey, jadi untuk rumus yang pertama, ini berkenaan dengan keanjalan permintaan harga. Jadi ED. ED sama dengan peratus perubahan QD bahagi dengan peratus perubahan harga. So, itu rumus yang pertama. Jadi, untuk tentukan rumus yang kedua itu sebab berkaitan dengan kaedah titik kan. Okey, jadi rumus yang kedua, okey. Perubahan Q bahagi dengan perubahan P darab dengan P over Q. Okey, so kaedah titik P over Q sahaja dekat sini. Okey, seterusnya.
Cuba padatkan. Okay. So, kaedah yang pelajar sudah belajar meliputi kaedah lengkuk biasa, kaedah lengkuk titik tengah dan lagi satu adalah kaedah titik. Jadi dekat sini ada beberapa ciri yang diberikan. Pelajar cuba kenal pastikanlah. Okay, sama ada dia boleh padatkan dengan kaedah lengkuk biasa, lengkuk titik tengah ataupun kaedah titik. Okay, kita cuba tengok yang pertama tu. Hanya satu tingkat harga sahaja diikuti dengan mempunyai dua tingkat harga. Dan akhirnya tu hanya digunakan jikalau kita kata nilai keancalan permintaan harga dia, nilai ini adalah berlainan walaupun kita kata harga ubah dalam jumlah yang sama. Okey, cuba padankan antara satu sama lain. Okey, jadi sekarang yang pertama itu hanya satu tingkat harga sahaja. Dia adalah berkenaan dengan kaedah titik sebab satu tingkat harga. Okey, yang mempunyai dua tingkat harga punya seperti biasa. Kan kata seperti biasa, jadi itu adalah kaedah lengkuk biasalah. Okey, and the last one. Hanya digunakan jikalau nilai ini berlainan walaupun harga ubah dalam jumlah yang sama. Kan kita kata nilai keancalan dia adalah berlainan apabila kita hitung harga naik ke harga turun kan. Jadi nak atasi masalah ini, kita akan guna kaedah lengkuk titik tengah. Pelajar kena tahu bila masanya nak pakai kaedah lengkuk biasa, lengkuk titik tengah dan juga titik. Okey, so setakat itu saja untuk sesi soal jawab kita. Okey. Okey, untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang darjah. Okey. Sekiranya anda suka video saya, jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Okey, like serta share. Saya Lee Kuik Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey, bye-bye.